Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahhimna. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ni. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa berada di dalam majlis ilmu di mana kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Masih lagi dalam bab adab-adab membaca Al-Quran ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelum-sebelum ini, ada adab membaca Al-Quran yang dimaksudkan adalah perkara-perkara sunat, perkara-perkara bagus yang seharusnya kita lakukan apabila membaca Al-Quran. Jadi pada malam ini kita akan masuk fasal yang baru tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, muka surat yang ke-97. Setelah kita pelajari beberapa fasal yang berkaitan tentang membaca Al-Quran secara elok, secara berlagu, kita baca Al-Quran dengan meninggikan suara ya. Jadi itu di antara perkara-perkara sunat. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita lihat daripada segi tajuknya, dia tidak direct kepada orang yang membaca Al-Quran. Dia tidak tertumpu kepada orang yang baca Al-Quran, tetapi dia lebih fokus kepada orang yang mendengar bacaan Al-Quran. Jadi kita kena tahu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah bahawa sunat ke atas kita untuk membaca Al-Quran dan juga mendengar bacaan Al-Quran ya. Jadi fasal yang kita akan pelajari pada malam ini,
sunat meminta dibacakan Al-Quran dengan bacaan yang baik oleh orang yang bersuara merdu. Okey. Kata Al-Imam Nawawi, ketahuilah bahawa ramai salaf, ramai ulama-ulama yang terdahulu meminta para pembaca Al-Quran yang memiliki suara yang merdu agar membaca Al-Quran dan mereka mendengarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ini merupakan salah satu tuntutan dalam kehidupan kita. Selain daripada kita sendiri baca Al-Quran, maka kita meminta kepada orang lain untuk membacakan Al-Quran dan kita pula mendengarnya. Jadi disebutkan di sini bahawa menjadi amalan para ulama yang terdahulu, bila ada orang-orang yang bersuara bagus, yang bacaan Al-Qurannya merdu, maka mereka akan minta supaya diperdengarkan bacaan Al-Quran. Baca sikit surah ni, baca sikit surah ni, kami nak dengar. Macam tu ya. Jadi galakan di sini adalah meminta orang lain untuk bacakan Al-Quran kepada kita. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hal ini adalah sunat. Sunat bererti bila kita melakukannya kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Menurut sepakat ulama dan merupakan kebiasaan golongan yang baik, ahli ibadah serta hamba Allah yang soleh. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, di antara ciri-ciri orang yang baik-baik, orang yang alim-alim, orang yang soleh, mereka akan meminta orang lain baca Al-Quran dan mereka mendengarnya. Ini satu amalan yang bagus tuan-tuan dan puan dirahmati Allah untuk kita amalkan dalam amalan-amalan harian kita. Bahkan dikatakan bahawa ia adalah suatu sunnah. Sunnah ni amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia suatu sunnah yang sabit, yang betul-betul datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya sebuah hadis sahih diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Iqra alayya al-Quran." Faqultu ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Qala inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. فقرأت عليه سورة النساء حتى إذا جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. Artinya, satu hari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abdullah ibnu Mas'ud, baca Al-Quran. Dengar. Lalu Abdullah ibnu Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, adakah wajar aku Al-Quran kepada turunkan ke atas kamu? Maksudnya Al-Quran diturunkan kepada kamu ya Rasulullah ya. Dan arti kata yang lain, Abdullah ibnu Mas'ud rasa malu. Bukankah Al-Quran itu turun kepada kamu? Kamulah yang lebih utama membaca Al-Quran berbanding saya. Di situ ada sifat tawaduk daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Segan dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia memang pembaca Al-Quran yang bagus, suara yang bagus, tapi dia masih lagi tawaduk, masih malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang kita nak pelajari adalah jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda menjawab, sesungguhnya aku suka apa? Aku suka mendengarnya daripada orang lain. Maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah? Sallallahu alaihi wasallam sendiri menyukai mendengari bacaan Al-Quran daripada orang lain. Ya.
Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud berkata, aku membaca surah An-Nisa kepada baginda sehinggalah sampai ke ayat ini, yang bererti, maka bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul daripada setiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka. Kemudian baginda bersabda, cukuplah setakat itu. Kemudian aku menoleh ke arah baginda dan ternyata matanya berlinangan. Baginda SAW dengar bacaan lain, tapi baginda SAW bila mendengarnya hingga menyebabkan SAW sendiri nangis bila dibacakan ayat tersebut. Jadi dari ini dirahmati Allah, ada beberapa pelajaran. Yang pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, menjadi amalan sunnah. Ya, kita tiru perbuatan Rasulullah SAW mendengar bacaan Al-Quran daripada orang lain. Hari ini banyak tuan-tuan dan puan dirahmati Allah buka YouTube saja. Ya. Kita tekan saja bacaan paling merdu, bacaan paling sedap, bacaan paling. Kita tekan saja keluar semua. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mendengar Al-Quran. Dulu masa saya kecil, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini pengalaman saja saya cerita. Masa kecil-kecil, mak ayah hantar sekolah tahfiz. Masa tu suka dengar bacaan imam-imam Mekah kan. Tapi waktu tu susah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Yang balik umrah saja, yang balik haji saja bawa beg yang besar tu. Kaset ada 20-30 kaset dalam tu, baru boleh nak dengar. Ya. Dulu-dululah masa tu sekitar tahun 90-an, ya, tak adalah YouTube, tak ada CD, tak ada apa, tak ada. Saja dapat dengar Al-Quran daripada bacaan imam-imam Mekah. Tapi hari ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bukan imam Mekah, imam Madinah, imam Kuwait, imam daripada Indonesia, imam mana-mana, serata dunia kita boleh dengar. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekali lagi saya sebutkan, tidak ada alasan untuk kita kata hari ni tak dengar Al-Quran. Hari ni saya belum dengar Al-Quran. Kenapa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Dah dengar benda lain ke? Dah dengar benda-benda yang lain? Kalau dah dengar benda-benda yang lain, Al-Quran itu lebih utama untuk didengari, lebih utama untuk kita dengari. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ia merupakan sunnah. Dan pahala sallallahu alaihi wasallam daripada hadis ini, baginda bagi tahu bahawa ini sesungguhnya uhibbu, aku suka. Ya, uhibbu ni aku cinta, aku suka. Allah suka, kita lagilah kena suka tuan-tuan dan puan dirahmati. Ya, ada banyak sangat-sangat, banyak, terlampau banyak. Tak boleh nak sebut ramai sekali nama-nama para qurra, para pembaca Al-Quran dalam negara kita, daripada luar negara-negara jiran. Bahkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, imam yang saya pernah dengar Singapura, negara jiran kita. Allah, cari saja ya. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita nak tahu bila baginda sallallahu alaihi wasallam ya, dan surah An-Nisa ni dikatakan di antara surah yang ayatnya panjang-panjang, ya. Tapi ayat yang ke-41 ni bukan 2 page, bukan 3 page, bukan 4 page, tapi dia surah lebih kurang seterusnya. Rasulullah dengar.
Maksudnya bacaan ni panjang, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kata sembilan muka lagi. Kita belajar kitab Asy-Syama'il yang sebelum ni, habis surah Al-Baqarah tambah surah Ali Imran. Allah, satu rakaat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita kena malu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sendiri, tapi baginda masih lagi suka rahmati Allah. Disebutkan pada akhir ayat ini, akhir hadis ini, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Abdullah ibnu Mas'ud adalah satu peristiwa yang akan berlaku pada kepada Allah, lalu Allah datangkan saksi. Betul ke mereka macam Allah? Berhenti, cukup setakat ini saja. Kenapa? Menyedihkan Rasulullah pada hari Qiyamah. Ya. Jadi sebagaimana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dalam penghujung surah An-Naba, ya, penghujung surah, ya, yang selalu saya baca, selalu imam-imam yang lain pun baca, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba, dan telah berkatalah orang-orang kafir pada hari itu, alangkah baik ini telah kami Musa al-Ash'ari zakkirna rabbana fayaqra'u indahu.
itu. Pilih ayat-ayat yang sesuai tuan-tuan dan dirahmati Allah ya. Contohnya kalau majlis-majlis Quran, pilih ayat-ayat berkaitan, contohnya walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina, doakan ya Allah, kurniakanlah kepada kami isteri, zuriat yang menjadi penyejuk mata kami. Jangan lakukan billahi minasyaitonir rajim. Majlis baca ayat semati pula, bukan tak bagus Allah, tapi mungkin ya kalau baca dengan ayat-ayat yang bersesuaian. Bacaannya menimbulkan rasa takut, membangkitkan Tuhan supaya zuhud terhadap dunia, menghadapinya, bersiap tangan dan memupuk akhlak yang mulia. Jadi pilihlah tuan-tuan dan rahmati Allah, ayat-ayat Al-Quran ni dia ada yang berbentuk message, ya, ada yang berbentuk doa, ada yang berbentuk cerita tentang syurga. Maksudnya penyampaian tu biarlah bila dibacakan ada maksudnya kepada para tetamu yang hadir. Macam itulah tuan-tuan dan rahmati Allah. Kesimpulannya saya suka buat di sini, sunat meminta dibacakan Al-Quran dengan bacaan yang baik oleh orang yang bersuara merdu. Itu satu amalan yang sangat dituntut. Kalau orang tanya kenapa sejak kebelakangan ni asyik dengar Quran saja, jawapan mudah saja. Cakap pasal pahala, tak payah cakap pasal apa. Cakap ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, inni uhibbu, sesungguhnya aku suka. Rasulullah kata aku suka. Jadi apa yang Rasulullah suka kita kena suka jugalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita dengar Al-Quran selalu. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kalau kita jenis yang nak hafal satu-satu surah, ya, nak hafal satu-satu surah tu dengar yang tu saja, dah habis ulang balik, dengar. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, dengan selalu mendengar Al-Quran, lama-lama dia boleh melekat. Kita tak nampaklah cara dia melekat macam mana, tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, makin banyak kali, makin selalu kita dengar, nombor satu antara kesannya adalah kita boleh terhafal. Bukan kita menghafal, tapi kita boleh terhafal secara tak tahu, dia dah ada dalam otak kita. Kalau dengarlah puluh-puluh kali, ratus-ratus kali, ya, itu yang pertama. Dengar selalu-selalu, kita akan terhafal. Tapi kalau kita dengar sambil kita menghafal, memang nak hafal, itu lagilah berkesan. Tapi kadang-kadang kalau kita tak niat nak hafal pun, tapi kalau ada dengar 100 kali, 200 kali, 300 kali, lama-lama kita sendiri terhafal walaupun tak sengaja. Alhamdulillah lah kita hafal Al-Quran. Lama-lama bila CD tu baca, YouTube baca, kita pun boleh baca sama-sama. Dah dapat dua pahala, pahala mendengar dan pahala membaca. Jadi pertama, kelebihan dia bila kita selalu dengar, maka kita akan dapat menghafalnya tanpa sengaja. Kalau sengaja lagi baiklah, ya. Yang kedua, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila kita nak pilih bacaan yang kita nak dengar, biar bacaan imam alang-alang tu nak dengar Quran. Contoh nak dengar surah Al-Mulk, nak hafal surah Al-Mulk, alang-alang nak hafal surah Al-Mulk, dengar terus, pilih terus imam yang kita suka.
bacaan Imam Sudais ke, Imam Mishari ke, alang-alang dah dia nak baca puluh-puluh kali, ratus-ratus kali tu, alang-alang kita nak dengar, kita bukan sekadar dapat menghafalnya, dengan lagu-lagunya sekali. Dengan lagu-lagunya sekali, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita dapat menghafalnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, selain daripada kita duk dengar Al-Quran, dia sangat-sangat membantu kita untuk kita rasa tawar terhadap hiburan yang ada di dunia ni. Ya, kalau adalah orang suka dengar kan muzik, dengar lagu, tak boleh nak kena dengar lagu juga. Sebab dia rasa manis, dia rasa sedap dengar lagu ni. Jadi dah jadi habit, tak boleh tinggal tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Setiap usia kita ni ada, setiap generasi ni dia adalah radio masing-masing kan. Kalau umur yang 60-an ada dia punya radio yang pilihan dia, yang umur 40-an lain, yang umur 30-an lain, 20-an lain, yang belas tahun lain. Tapi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kata tak boleh lah Ustaz, mesti nak kena dengar juga. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dengan melazimi dengar Al-Quran, dia akan menawarkan rasa yang kita rasa sedap tu, yang rasa manis tu, dia akan tawar. Sampaikan akhirnya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bacaan Al-Quran akan mengatasi lagu-lagu hingga kita dah tak berhajat lagi pada lagu-lagu. Sampai kalau lagu-lagu baru tak tahu, tak pernah dengar lagu ni. Macam tu. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, syaratnya hendaklah kita melazimi, selalu nak dengar Al-Quran itu, jadikan amalan, ya. Tapi kalau nak kata kata-kata yang macam pedas sikitlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Kalau kita dengar Al-Quran, ya, sejam, 2 jam, kita dapat pahala daripada Allah. Dah lah dapat pahala, dapat 3 benda tadi kan. Dah lah dapat pahala. Dah lah kita seronok baca Al-Quran. Dah lah terhafal tanpa sengaja. Dah lah baca Al-Quran pun kita jadi sedap. Jadi kebaikan demi kebaikan kita dapat. Tapi kalau kita dengar lagu, dengan muzik, kita boleh hafal juga. Tapi ada pahala ke tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Ada pahala ke? Tak ada kan. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita ada pilihan, nak yang berpahala ataupun yang lara. Pilih yang berpahala tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kerana apa? Kerana hidup kat dunia ni sekejap saja. Kita ni hidup dekat puan dirahmati Allah, kena cari bekalan untuk kita bawa ke akhirat nanti. Di antara yang tak payah sampai sakit tekak, tak payah, maksudnya tak payahlah macam nak baca Quran banyak-banyak kan. Antara amalan yang boleh kita dapat pahala adalah dengan mendengar Al-Quran. Dan baca Al-Quran itu lebih afdal lah, baca Al-Quran itu lebih utama. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, memadai jadikan amalan harian. Sebab kalau masih ingat lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, masa saya mula-mula mengajar kitab ni, ataupun tak silap saya dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, saya pernah kata, siapa yang belum ada imam favourite dia? Kalau orang tanya kita, dalam ramai-ramai imam siapa yang kamu suka dengar? Imam Sudais ke, Syuraim ke, Mahir Mu'ayqali ke, Huzaifi ke, Saleh Budair ke, Mishari ke? Kalau belum ada lagi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tolong cari sekarang. Cari malam ni, cari untuk kita jadikan, kita nak dengar Al-Quran tiap-tiap hari ni, kenalah macam senang cerita taste kita. Kena mungkin orang minat baca ni, baca kena satu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau orang tanya kita, saya suka dengan baca ni. Itu first. Yang kedua tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, orang tanya dalam Quran, kamu suka surah mana? Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, biasa dengar surah Yasin. Sebab itu je saya boleh tahu. Tuan-tuan dirahmati Allah, ada banyak surah dalam Quran, ada 114 surah. Baca yang mana-mana yang favorite kita, yang kita suka. Jadi bila imam tu kita suka, kemudian surah tu kita suka, jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, memang seronoklah
dengan Al-Quran hari-hari dapat pahala daripada benda yang kita suka, daripada bacaan yang kita suka. Jadi macam tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi tak akan rugi setiap hari yang Allah pinjamkan kepada kita, sebab ada amalan soleh di dalamnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau belum ada tolong cari. Bila dah jumpa, kena justifikasi. Jangan cakap kenapa suka imam tu, tak tahu imam lain, saya suka je lah imam tu. Ataupun kenapa suka surah ni, tak tahu surah tu. Tak, kena tahulah ya, surah-surah macam mana ya, sebab surah tu bacaan dia macam, ayat-ayatnya macam, sebenarnya ayat-ayat dalam Al-Quran semuanya indah-indah, cuma berbeza daripada individu dengan individu yang lain ya. Ada yang suka surah Al-Waqi'ah, surah Ar-Rahman, ada yang suka surah Al-Kahfi, ada yang suka surah Al-Isra, macam-macam. Tentu saya tak akan tanyalah seorang-seorang kepada tuan-tuan rahmati Allah. Adalah soalan untuk kita sendiri menjawabnya. Bila tolong dengar, mudah-mudahan selain daripada pahala dengan Al-Quran kita dapat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sebab apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kalian cintakan Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau benarlah kalian Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah. Nak ikut apa? Rasul suka dengar Al-Quran kan? Kita dengarlah Al-Quran. Apa kita dapat? Apa kita dapat bila kita buat benda yang betul-betul sama dengan Rasulullah SAW? Allah dengan Al-Quran, Allah sayang pada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Allah akan ampunkan dosa-dosa kita sebab kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung tentang galakan memulakan ayat jika memulakan dari macam mana kita nak memulakan bacaan Al-Quran. Insya-Allah kita akan belajar pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati. Kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafaran suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan mendengar Al-Quran pada tiap-tiap hari, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami Al-Quran, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat baca Al-Quran pada setiap siang dan setiap malam, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah Al-Quran, jadikanlah kami insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.